Selamat sejahtera. Ini kita belajar reka bentuk dan teknologi tahun 6. Tajuk yang kita belajar hari ini adalah bahan pengikat dan pencantuman dan sistem asas elektromekanikal. Bahan pengikat dan pencantuman. Maksud bahan pengikat dan pencantuman ialah digunakan untuk mencantumkan bahan supaya dapat menghasilkan binaan yang dikehendaki. Contohnya, kalau awak nak membina satu modul, contohnya kereta menggunakan botol-botol plastik, jadi kamu kena ada bahan pengikat dan pencantuman yang sesuai untuk mencantumkan botol-botol plastik tersebut. Okay. Terdapat bahan pengikat dan pencantuman digunakan bersama-sama dengan alatan tangan seperti yang berikut. Contohnya, dawai kokot dan rod perekat panas, hot melt glue. Okay, ini adalah salah satu contoh bahan pengikat dan pencantuman untuk mencantum bahan yang kita akan guna yang kita akan guna untuk kita membuat projek kita sepanjang tahun. Yang pertama, dawai kokot. Okay, yang ini adalah bahan pengikat dan pencantuman yang pertama yang kita belajar. Yang ini adalah contoh dawai kokot. Ini dawai kokot. Okay, ini dia punya body untuk memasukkan dawai kokot. Okay. Yang ini biasa kita panggil adalah pistol gun. Okay, dawai kokot digunakan bersama-sama dengan pistol pengokot. Ini pistol pengokot. Okay, dawai ini dimasukkan dalam ni. Di dalam pistol pengokot terdapat bahagian yang menempatkan dawai kokot. Bahagian ni kita buka, kita tarik, kita letak dawai kokot kat sini dan kita masukkan semula. Dawai kokot perlu diisikan semula apabila habis digunakan. Contohnya kalau dah guna banyak ni untuk stapler sesuatu, contohnya kamu nak stapler di antara kain dan kayu, kamu guna dah agak banyak, jadi kamu mesti isikan semula apabila habis digunakan. Okay, ini adalah contoh dawai kokot. Dawai kokot ni untuk melekatkan di antara sesuatu objek dengan objek yang sesuai. Okay, yang kedua, rod perekat panas iaitu hot melt glue. Yang ini kita pernah sentuh pada minggu-minggu lepas. Okay. Kita tengok gambar dia. Ini dia. Ini adalah rod perekat panas. Ini glue dia. Okay. Rod perekat panas ni kita pasang di dalam ni. Dalam ni ya. Kita masukkan dalam ni. Okay, cara nak pakai dia macam mana? Okay, rod perekat panas digunakan bersama-sama dengan pistol perekat panas. Ini pistol perekat panas. Yang ini rod dia. Rod ni adalah sejenis gam. Bahan ini boleh didapati dalam bentuk rod bulat pelbagai saiz. Okay, ni pelbagai saiz rod ni. Biasanya kalau kita beli ni, dia akan ada saiz dia sendiri ya. Okay, pistol perekat panas akan mencairkan rod perekat menjadi glue. Okay, bila kita masukkan rod perekat panas ni dalam ni, lepas tu kita on dia punya switch, jadi yang ini akan panas dan akan menghasilkan glue gum. Glue cair ini digunakan untuk merekat bahan sama ada yang sama jenis atau berlainan jenis. Contohnya kalau kamu nak gum plastik dengan plastik ataupun nak gum plastik dengan kayu, okey, dia sesuai. Tapi yang ini tidak sesuai untuk yang jenis besi ke, tak sesuai. Dia sesuai untuk kalau kamu nak lekatkan hiasan pada kain baju kamu, boleh guna benda ni. Okay, kita tadi dah belajar tentang bahan pengikat dan pencantum.
Bahan pengikat dan pencantum tu ada dua saja ya, dawai kokot dan rod perekat panas yang kita pelajari. Okay. Seterusnya kita pergi ke sistem asas elektromekanikal pada muka surat 8. Okay. Apa itu sistem asasnya? Mari kita tengok. Okay, pada tahun 5, kamu telah pun mempelajari sistem asas elektromekanikal. Yang ini kamu dah pelajari tahun 5, yang sistem asas elektromekanikal. Kamu telah mengetahui bahawa mesin ringkas seperti gear boleh digerakkan oleh motor. Yang ni kamu telah pelajari bahawa mesin ringkas seperti gear boleh menggerakkan motor. Motor memperoleh kuasanya daripada tenaga elektrik. Sistem elektronik pula digunakan untuk mengawal dan mengendalikan sistem elektromekanikal. Sistem elektronik pula digunakan untuk mengawal dan mengendalikan sistem elektromekanikal. Ni elektrik ni untuk kawal sistem elektromekanikal. Produk yang menggunakan elektromekanikal seperti mesin pengisar air, mesin pengisar air, mesin pengadun, pintu pagar automatik dan basikal elektrik tidak akan dapat berfungsi tanpa asas elektromekanikal. Jika asas elektromekanikal ni tak ada, mereka ni tak boleh berfungsi. Asas elektromekanikal terdiri daripada 3 sistem pergerakan, iaitu ada 3 je sistem pergerakan, iaitu yang pertama motor dan gear. Motor dan gear. Ini contoh alat yang menggunakan motor dan gear. Yang ini adalah mesin pengisar ais. Mesin pengisar ais. Macam mana contoh bentuk motor dan gear dia? Ni dia. Ni ada motor dan gear. Ni gear dia. Ni motor. Yang ini kalau kita punya kit dekat sekolah yang ni. Ni gear, ini motor. Tapi yang ini di dalam ni ada di dalam ni. So, apa itu gear? Gear adalah sejenis komponen berputar yang mempunyai gigi pada bahagian luarnya. Ni, dia ada gigi dekat luar ni dan dia berputar. Ini gear. Dia berputar. Yang ni. Gear tidak mempunyai rantai. Gear ni kalau dia bergerak, dia tidak menggunakan rantai. Sebaliknya, gear bersambung dengan satu atau lebih gear yang lain untuk membolehkannya berfungsi. Gear ni, yang gear kecil ni, dia kena bersambung dengan gear lain untuk dia berfungsi. Tengok ni. Ni gear, gear dan gear. Gear-gear ni ada gigi tu. Yang gigi tu yang bila bersentuhan dia akan bergerak. Macam mana dia boleh bergerak? Menggunakan motor ni. Terdapat pelbagai jenis gear, antaranya ialah gear taji. Antaranya ialah gear taji. Ni gear taji. Tadi kita dah tengok sistem pergerakan yang pertama untuk asas elektromekanikal. So, yang kedua adalah motor, takal dan tali sawat. Motor, takal dan tali sawat. Yang ini contoh yang menggunakan motor, takal dan tali sawat. Yang ini. Seterusnya kita tengok. Ini contoh motor, takal dan tali sawat. Dia ada motor, dia ada takal, dia ada takal, lepas tu dia ada tali sawat. Contoh. Kalau yang ini kita guna untuk mesin yang real untuk di pihak sekolah, di sekolah kita akan menggunakan benda-benda ni. Ini adalah motor, yang ini adalah takal dan ini adalah tali sawat. Ini tali sawat, ini takal. Ini takal.
Ni pun takal. Ni tali dia. Okay, di sini banyak dia punya tali sawat dan takal digunakan. Tapi mesti ada motor untuk menggerakkan dia. Okay, seterusnya kita tengok sistem pergerakan yang ketiga untuk asas elektromekanikal ialah motor gegancu, susah betul nak sebut, gegancu dan rantai. Okay, macam mana contoh dia? Dia mesti ada motor, yang ini adalah basikal elektrik, dia ada motor dalam ni. Motor ni biasanya guna tenaga elektrik. Lepas tu gegancu dan rantai. Gegancu dan rantai. Ni ada rantai. Gegancu ni dia macam bentuk gear juga tadi, tetapi dia ada rantai. Sebab tu dia dinamakan gegancu. Okey, kita tengok macam mana contoh gegancu tu. Ni gegancu, ni rantai. Okey. Yang ini motor dia dalam ni. Okay, kalau kita dekat sekolah, kita guna benda ni. Ni contoh gegancu. Ini rantai dia dan ini motor yang kita guna dekat sekolah untuk membina satu projek. Okay, gegancu. Gegancu ialah roda bergigi yang digunakan bersama-sama dengan rantai. Ni roda. Roda yang bergigi ni. Roda yang bergigi dekat sini. Okay. Yang diguna bersama-sama dengan rantai. Kalau dia tak ada rantai, jadi maksudnya dia bukan gegancu. Dia gegancu ni ialah roda yang bergigi yang digunakan bersama dengan rantai. Kalau dia tak ada rantai, maksudnya yang ni saja, maksudnya dia namanya gear. Okay, gegancu banyak digunakan pada basikal, motosikal, kereta kabel dan mesin. Okay, itu contoh-contoh penggunaan gegancu. Gegancu digunakan di peralatan yang mana satu. Tapi peralatan tu mesti menggunakan tenaga elektrik. So, kerja rumah hari ini, sila jawab latihan yang diberikan dengan cara print, jawab dan tampal ke dalam buku latihan atau tulis semula dan jawab soalan ke dalam buku tulis. Okay, sila jawab latihan yang saya nak saja. Tak perlu awak nak photostat satu buku tu untuk ditampal dalam buku latihan awak. Sila baca arahan dengan betul. Okay, terima kasih.